Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula la quwwata illa billah. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula la quwwata illa billah. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, yang dirahmati Allah Ta'ala, hadirin hadirat, dan malam yang penuh keberkatan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, berikan keberkatan di atas amalan kebajikan kita, menerima segala ibadah kita, dan insya-Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tempatkan kita ini bersama dengan para anbiya, para syuhada, para salihin fi jannatil ula, dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, fi jannatil firdausi a'la, insya-Allah Ta'ala, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan peluang lagi bertemu pada kali ini, dan insya-Allah Ta'ala kita sambung pengajian kita daripada perhentian yang lalu berkaitan dengan ahwal al-maut ataupun peringatan tentang kematian. Pada pertemuan yang lalu kita telah berhenti pada pernyataan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala wa iyah, wa nafa'ana bi'ulumihi wa juhudihi fi darain, iaitu pada larangan mahukan kematian kerana penderitaan dan kesusahan hidup. Kita telah memahami bahawasanya dilarang untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bercita-cita untuk mati, sekalipun musibah terkena kepada harta dan juga kepada diri kita. Bahkan di sana ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana ada seseorang yang terkena musibah daripada kalangan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyebutkan falyazkur musibatahu bi. Nabi sebutkan falyazkur musibatahu bi. Dan ketika mana kalian ini menyaksikan ada orang yang mengadu-ngadu ataupun orang yang tidak boleh sabar di atas musibah yang mengenainya, falyazkur musibatahu bi, sebutkan kepadanya tentang musibahnya itu, apakah yang telah berlaku kepada saya. Nabi sebutkan apa yang berlaku kepada saya, sebutkan kepadanya, kerana sesungguhnya tiada musibah yang lebih besar mengenai umat Nabi Muhammad melainkan telah kena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan musibah yang telah mengenai saya. Fa innahu a'zamil masaib, sebesar-besar musibah itu telah kena kepada saya dan tidak akan kena kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi meletakkan baginda sendiri sebagai ukuran supaya kita ini daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasai duka cita, sedih dan kecewa dalam kehidupan. Lihat sahaja hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kecil sudah yatim, kan, sudah tidak ada bapa,
Apabila sudah menjadi kanak-kanak, sudah kehilangan ibu. Kemudian apabila meningkat dewasa, sudah kehilangan datuk. Kemudian sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kematian Abi Talib, bapa saudara Nabi, dan isteri Nabi yang tercinta, Siti Khadijah radhiyallahu taala wa ardhaha. Dan kemudian ditimpa lagi dengan musibah-musibah yang sangat besar, sehingga kan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesabaran, tentang tawadhu', tentang tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini ya Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia, kerana sangat sabar, sangat tawakal, sangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada kali ini pula kita akan masuk kepada bahagian yang menyatakan tentang hakikat kematian. Baik, disebutkan para ulama menyatakan bahawa kematian bukan hanya lenyapnya seseorang, dan tidak akan ada lagi kejadian setelah itu, yakni kehidupan. Jadi katanya ulama bahawasanya kematian bukan hanya lenyap, maksudnya hilang seseorang dan tidak lagi berlaku apa-apa kehidupan. Itu maksudnya yang disebutkan oleh ulama. Tetapi kematian adalah terputus atau terpisahnya hubungan antara roh dengan badan. Bertukar atau berpindahnya suatu keadaan kepada keadaan yang lain, suatu tempat ke tempat yang lain. Dan kematian adalah suatu musibah yang paling besar. Jadi apabila kita memahami tentang kematian, ianya bukan bererti berakhirnya sesuatu, bukan berakhirnya kehidupan. Bahkan ada kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan di dunia ini. Dan kematian itu adalah pintu ataupun muqaddimah. Sebab itu kalau kita lihat bagaimanakah ada hadis Nabi menyatakan kun fil ardi ghariban aw abna as-sabil wa'iddu nafsaka min ahli al-qubur. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, Nabi menyebutkan kun, jadilah kamu di atas muka bumi ini gharib, iaitu orang yang asing. Kita datang ke dunia ini sebagai orang yang asing, seorang diri, sebatang kara. Jadikan diri kamu berfikiran begitu. Nabi sebutkan ghariban. Au abnas sabil, ataupun orang yang hanya merentas satu tempat sahaja. Abnas sabil ni maksudnya orang yang berada dalam perjalanan. Wa'iddu nafsaka min ahli al-qubur, dan sentiasa ingat dan sentiasa bersedia bahawasanya kamu ini adalah ahli kubur. Maka kita mendengar akan hadis ini dan sentiasa disyarahkan kepada kita sehingga kita faham betapa singkatnya kehidupan manusia di dunia ini. Kalau kita ada istana, rumah besar, kan, rumah yang besar kita bina, berapa tahun yang kita boleh hidup di dalam rumah itu? Berapa tahun? Kalau kita baru membina rumah kita usianya 30 tahun, kemudian kita meninggal pada usia kita 60 tahun, kita akan tinggal di dalam kubur itu lebih daripada 30 tahun. Buktinya di mana? Buktinya datuk nenek moyang kita. Mereka telah membina rumah, bahkan rumah itu sudah hancur, mungkin sudah hancur. Yang hidup 100 tahun dahulu contohnya, sudah hancur rumahnya. Bila masa mereka hidup dalam rumah itu? Ketika mana usia mereka 30 tahun, 40 tahun, kemudian mereka meninggal 50 tahun, 60 tahun. Sekarang mereka berada di mana? Sekarang mereka dalam kubur mereka. Masih lagi dalam kubur mereka. Berapa tahun mereka tinggal dalam kubur mereka?
Jadi kalau yang hidup 100 tahun dahulu, mati mereka sudah 60 tahun contohnya, ataupun 70 tahun. Mereka hanya sempat tinggal dalam rumah itu 30 tahun. Selebihnya mereka sudah tinggal di dalam kubur mereka. Oleh kerana itu, Nabi mengingatkan kepada kita bahawasanya hilangnya sesuatu itu bagi kematian, ianya bukanlah suatu perkara yang boleh diterima. Bahkan kematian itu adalah bertukar tempat kepada tempat yang lain. Ruh daripada suatu bentuk kepada ruh ataupun kepada bentuk yang lain. Apakah ada nikmat dan ada sengsara di sana? Apakah ada nikmat dan ada sengsara di sana? Kalau kita membuka kitab, contohnya kitab Ruh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, menyatakan bagaimanakah ruh-ruh orang yang salihin ini saling bertemu di antara satu dengan yang lain. Sebagaimana kehidupan mereka di dunia dahulu. Ijtama'a. Kalau ruh-ruh orang yang fasik itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan ruhul mukmin mursalatun. Ruhul mukmin mursalatun. Ruh orang mukmin itu mursalah seperti angin. Kan? Tuzhibu man tasha, tuzhib, dia boleh pergi ke mana sahaja dia ingin pergi. Itu adalah rahsia daripada rahsia Allah Subhanahu wa taala yang dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah katanya Imam Al-Qurtubi, kematian itu bukanlah lenyap, tetapi berpindah kepada suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Kepada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Dan ia kematian adalah satu musibah yang besar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa asabatkum musibatul maut. Fa asabatkum musibatul maut, dan dikenakan kepada kalian musibatul maut. Musibah, Allah taala menyebutkan musibah al-maut. Musibah itu bermaksud satu perkara yang besar. Ini adalah perkara yang disebutkan kepada umum. Kepada umum. Kerana di dalam sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikira amal itu pada khawatimuha. Kan? Amal itu dikira pada akhirnya. Pada akhir usianya. Itu yang umum bagi manusia. Seandainya saleh dan baik, maka saleh dan baiklah dia pada akhirnya. Oleh kerana itu kita minta kepada Allah Ta'ala supaya menutup kehidupan kita ini dengan husnul khatimah. Itu yang kita sentiasa hidupkan. Dan kita doakan, Allahumma ahyina bil iman, wa amitna bil iman, wahsyurna bil iman. Jadi 3 rangkap perkataan ini diajarkan kepada kita menyebutkan dengan iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan saya dengan keimanan. Maksudnya ikhlas kepada Allah Ta'ala. Bilakah kita akan mendapat ikhlas kepada Allah Ta'ala? Wa amitna bil iman, dan matikanlah kami dalam keimanan. Dan bilakah kita akan mati dalam keimanan? Seandainya kita himpunkan amal ibadah kita pada hari ini, contohnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tidak berpuas hati dengan amalan kita walaupun 1 hari. Kerana ada padanya itu ziyadah wa nuqsan, ada penambahan dan ada kurang. Ada kemalasan. Jadi kita tak berpuas hati sebenarnya. Ada kita terdedah kepada maksiat. Bahkan ada yang kita terdedah kepada kemarahan, kita lupa, kita tidak waras dan berakal. Kalau kita mati dalam saat itu, pastinya kita akan tidak puas hati, kita akan menyesal. Jadi apabila kita disampaikan dengan doa-doa yang sedemikian, Allahumma ahyina bil iman, bermaksud 1 detik daripada kehidupan itu, seandainya sudah ditetapkan kesempurnaan iman, cabutlah nyawa saya di saat itu. Kerana saya akan dimatikan dalam keadaan iman. Dan inilah yang kita selalu minta daripada Allah Subhanahu wa taala.
Iman ini bukan bermaksudnya kita ini berada dalam keadaan kurang, berada dalam keadaan beramal soleh, berada dalam keadaan tawaduk, sentiasa pemaaf selama-lamanya. Kerana kita akan mengalami tadi, kita akan marah, kita tidak puas hati, kemudian kita insaf. Maka di sinilah kita kena memahami bahawasanya satu saat daripada nilai keimanan itu adalah paling berguna dalam kehidupan kita seluruhnya. Cuma amalan-amalan soleh yang kita lakukan ini adalah sediakan diri kita untuk kita berada dalam keadaan yang baik ketika mana kita menutup nyawa kita nanti. Contohnya kita solat, kita berpuasa, kita tunaikan solat sunat, kemudian kita baca Al-Quran. Kita penuhi masa kita tadi dengan amal soleh kerana kita bimbang, kita tidak tahu di manakah waktu kita akan dicabut nyawa kita. Tetapi amalan-amalan soleh inilah sebagai pagar yang akan membuatkan kita ini berada dalam keadaan iman. Kalau kita ini hidup dalam keadaan lara, selalu ke tempat-tempat maksiat, dan kita rasakan kalau selepas maksiat ini barulah kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, bimbangnya ketika mana dilakukan maksiat itulah dicabut nyawanya. Maka di sini kita faham mengapakah ada waktunya yang ni kita mesti pohon dimatikan dalam iman. Dan pada masa yang sama kita mesti beramal soleh. Kerana kita tidak tahu di manakah titik berakhirnya hidup kita di dunia ini. Baik, contoh yang paling mudah saya bawakan sebagaimana Syekh Daud Al-Fatani bawakan, iaitu mengapakah Allah Ta'ala sembunyikan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Bukankah malam Lailatul Qadar itu adalah kemuncak kebahagiaan dan puncak pahala kepada orang-orang yang melakukan puasa? Tetapi kenapakah Allah Ta'ala sembunyikan? Apakah pada awalnya, pada pertengahannya, ataupun pada akhirnya? Mengapakah Allah Ta'ala sembunyikan? Kerana, katanya Syekh Daud Al-Fatani, kerana menginginkan sekalian orang yang beramal soleh, orang yang berpuasa, mengejar akan Lailatul Qadar pada tiap malam. Dia tidak tinggalkan. Kerana apa? Dia bimbang, hilang akan ataupun luput akan Lailatul Qadar. Kemudian Syekh Daud Al-Fatani katakan pula, mengapakah Allah Ta'ala sembunyikan awliya, para wali dalam kalangan orang Islam? Kita tak kenal awliya, hattalah awliya sendiri pun dia tak kenal dirinya. Mengapakah Allah Ta'ala sembunyikan para wali dalam orang-orang Islam ini? Katanya Syekh Al-Fatani, supaya tidak ada seorang pun daripada orang Islam ini menghina orang Islam yang lain. Bimbang-bimbang yang dihina itu adalah awliya illahi ta'ala. Kita tak tahu ini awliya, maka kita hinanya, maka dia bersedih. Dan Allah Ta'ala menyebutkan man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang telah menyakiti ataupun memerangi akan waliku fa azantuhu bil harbi, maka aku isytiharkan perang ke atasnya. Maka daripada perkara-perkara ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sudah nampak mengapakah adanya waktu yang kita pohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan iman, walaupun sedetik. Ahyina bil iman, berikan walaupun sedetik iman. Wa amitna bil iman, matikan saya walaupun sedetik iman. Wahsyurna bil iman, dan himpunkanlah kami semua ini dalam keadaan beriman, kerana ianya adalah jaminan untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian katanya lagi Imam Al-Qurtubi, para ulama berkata, tetapi ada perkara yang lebih dahsyat daripada kematian. Kematian itu satu musibah. Mati itu musibah. Musibah dalam dua hal. Satu musibah yang membebankan kepada ahli keluarga.
Kan? Musibah yang membebankan kepada ahli keluarga, iaitu kehilangan tempat pergantungan, kehilangan kasih sayang. Yang keduanya adalah berhentinya amal saleh. Kalau orang itu kurang amalnya, musibah untuk dirinya. Kerana belum sempat dia bertaubat, belum sempat dia beramal saleh. Fastabiqul khairat, kan? Allah Taala katakan fastabiqul khairat. Kita ini mesti mengejar kebaikan. Walaupun talaqatil wajhi, walaupun dengan berwajah gembira, berwajah senang dengan sahabat-sahabat kita. Kan, kita jumpa sahabat, kita jumpa orang, kita talaqah. Maksudnya talaqah ni bermaksud menggembirakan. Itu juga sedekah. Kan, maksudnya kita jumpa orang, kita senyum, kita tanya apa khabar, kan, dia menggembirakan tu. Itu sifat orang mukmin. Sebab itu dalam banyak hadis Nabi menceritakan tentang kelebihan salam, kan, assalamu qabla al-kalam, salam sebelum daripada berkata-kata. Kerana di situ ada parameternya tadi. Apabila kita menyebutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau mithlu kadzalik ataupun seumpama dengan itu, seseorang yang menjawab waalaikumsalam warahmatullah sudah dikira sebagai orang Islam. Jadi Islam ini satu agama yang universal, satu agama yang hanifan. Kan, Nabi SAW menyebutkan ad-din al-hanif, agama yang baik, optimistik, yang cantik, yang positif. Jadi kalau orang yang menjawab tadi assalamualaikum waalaikumsalam, mati dia di situ. Maka orang yang memberi salam tadi mesti menguruskan orang yang mati tadi di atas Islam, di atas hukumnya Islam. Tak kenal siapa dia ni, kita tak tanya ini asal mana, pangkat dia apa ni, Tan Sri, tak ada Tan Sri tak boleh, tak, bukan begitu. Nabi bila sebut assalamualaikum waalaikumsalam, kita sudah iktiraf dia sebagai seorang saudara Islam. Ya, sebab tu kita orang Islam, kita ada syiar tadi. Kita panggil apa ya? Ada logonya, ada manifestonya, kan, tadi Islam. Islam ni dia sudah cantik. Kita pergi ke mana-mana, kita tanya assalamualaikum. Ni Islam. Ini orang yang mutadayyin. Kan? Kalau pergi tempat-tempat mana-mana yang lebih terbuka, ke mall ke apa, kita jumpa orang, hi, hello, mungkin kita kata maybe nak Islam lah, bukan Islam. Kan? Tapi kalau kita lihat apa sahaja bentuk bangsanya, assalamualaikum, ini orang Islam. Alhamdulillah. Kan, mudah kita sebagai orang Islam. Syiar Islam itu sudah nampak. Baik. Maka musibah yang disebutkan ini, satunya adalah kehilangan pergantungan kasih sayang, tanggungjawab. Yang keduanya adalah terhentinya amal soleh, adalah musibah. Musibah kepada ahli keluarga, musibah kepada masyarakat. Kemudian musibah kepada diri orang yang kurang amal tadi. Sebab tu saya tekankan balik, mesti beramal soleh. Kan, mesti beramal soleh. Jangan jadikan orang yang disebut judgmental. Judgmental ni sufaha. Judgmental ni dia suka ataupun gemar menghukum. Kan, judgmental. Jadi ulama sebut sufaha. Kan, dia su'uzan. Ini sombong orang ni, diam ni sombong. Dia su'uzan. Kan, sebab itu kita memulakan dengan manusia mesti mulakan dengan husnuzan. Bukan su'uzan, husnuzan. Barulah kita ini akan memperolehi kebaikan-kebaikan positif dalam kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Maka kematian itu satu musibah, tetapi ada yang lebih dahsyat daripada musibah kematian, iaitu apa? Iaitu lalai dalam menghadapi kematian. Lalai dia dipanggil ghaflah. Berpaling dan hanya sedikit mengingati kematian. Berpaling lagi, kemudian sedikit mengingati kematian. Musibah yang disebutkan tadi tidak cukup. Jadi apabila kita pergi ke rumah-rumah ataupun pergi melihat saudara, sahabat ataupun kenalan kita yang telah meninggal, apa yang kita lihat pada suasana itu? Kita melihat suasana kehilangan.
kita mendengar tangisan, kita melihat ada kesedihan, kita melihat ada kepiluan. Tapi kita tutup mata dan kita tarik nafas. Belum berlaku pada saya. Jadi bagaimanakah musibah yang baru kita akan sedar, yang boleh kita katakan cukuplah untuk menjadi peringatan kepada saya? Bila dan berapa banyak? Itu persoalannya. Maka katanya Imam Al-Qurtubi, katanya ulama, ada yang lebih dahsyat daripada musibah tadi. Lihat kehilangan, hilang berhentinya sumbangan. Kemudian kita tanya, sayang orang ini kan, dia dulu kurang amal solehnya, kita katakan begitu. Dengan sebab kematian. Sebab itu Nabi SAW mengatakan bahawasanya, idza matal mayyitu, apabila matinya satu mayat, ini Nabi menyebutkan, faqalatil malaikah, katanya malaikat, ma qaddama, apa dia bawa? Malaikat tanya sesamanya, apa orang ini bawa? Yakni berkata tentang amalan soleh, berkata tentang amal, kan? Ma qaddama. Wa qala an-nas, akan tetapi manusia bersalahan. Manusia kata lain. Wa qala an-nasu, manusia berkata apa? Ma akhara, apa dia tinggal? Apa orang ini tinggal apa? Dia pergi lihat kematian, dia lihat kepiluan, kesedihan, dia bercakap-cakap. Manusia bercakap-cakap, ma akhara, apa dia tinggal? Oh, tadilah saya bau najis, bau tahi tadi busuk. Oh, mati ni tak bagus. Kan? Nah, manusia bercakap begitu. Malaikat, ma qaddama, apa dia bawa? Lepas tak dia ni azab ni? Lepas tak dia ini alam kubur? Yang ditanya begitu. Kita tanya, apa dia tinggal? Kereta berapa dia ada? Kan? Isteri dia berapa? Hartanya berapa? Kita tanya begitu. Itu manusia berbeza. Maka sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Kerana manusia itu alpa. Jadi alpa bukan melihat kepada orang yang sudah meninggal. Alpa melihat kepada diri kita. Berapa banyak kematian, berapa banyak kesedihan, kepiluan, berapa banyak terputusnya hubungan. Barulah kita ini akan ingat, oh saya tak lama lagi akan begitu. Apa yang saya akan persiapkan untuk ahli keluarga saya? Apa yang saya akan persiapkan untuk masyarakat saya, sumbangannya? Ya. Nah. Jadi untuk ahli keluarga, persiapkan mereka dengan ilmu agama. Persiapkan anak-anak ini boleh berdikari dalam beribadah. Jadi orang-orang yang saleh. Persiapkan komuniti mereka ini berada dalam keadaan berilmu. Ini yang tuan-tuan buat ni. Surau, kan? Wakaf surau. Lihat ni, berapa banyak yang tuan-tuan bina ni. Batu-bata ini, keluasan, cantik. Lihat semua. Saya suka lihat surau ini. Ini kali kedua saya datang, saya lihat tandas, rapi, cantik, indah. Ya. Kerana apa? Kita boleh mengukur faqih. Faqih. Man huwa faqih? Siapa dia orang yang faqih? Nak tahu tempat itu faqih ke tak, pergi lihat bilik air dia. Pergi lihat tempat wuduk dia. Bersih. Faqih katanya ulama, mengukur faqih bagaimana? Apabila keluarnya seseorang daripada qada hajatnya itu, di tempat dia qada hajatnya itu, maka tidak ditinggalkan dua perkara. Apa dia? Hancing dan juga air liur. Tahu, oh faqih, orang ni faqih. Tapi kalau ditinggalkan hancing, ditinggalkan balgham, basqah, maka itu orang yang bukan faqih. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke surau, ke mana-mana lihat, oh indah, bagus. Kan? Jadi alhamdulillahirabbil alamin, surau yang bagus. Ini tuan-tuan bina daripada apa dia? Persepakatan, muafaqah, apa lagi? Bersatu padu. Ini adalah amal jariah. Ini sumbangan, walaupun tidak menjadi imam, tidak menjadi bilal, tidak menjadi siap, tidak menjadi pembina arkitek ke apa tak, tapi kerana sumbangan dalam mewujudkan suatu tempat ibadah yang baik.
Kemudian bukan sahaja lalai, bukan sahaja alpa, kemudian berpaling dan hanya sedikit mengingati kepada kematian. Berpaling. Oh, saya masih muda lagi, 40-an. Kan saya lah tu 40-an. Oh, muda lagi. Yang lambat lagi nak mati. Maka sedikit mengingat kematian. Na'udzubillah min zalik. Sedikit mengingat kematian. Maka apabila begitu, meninggalkan amal soleh, maka dia pun meninggallah amal solehnya. Jadi penyakit, apa dia? Lari daripada kematian, maka menyebabkan dia meninggalkan amal soleh. Maka Nabi SAW menyebutkan badirul a'mali sab'an. Bersegeralah kalian ini dengan amal sebelum datangnya 7 perkara. Apa dia? Di antaranya mautan mujahizan atau mautan mujhizan. Kematian yang disiap-siagakan. Iaitu kematian yang sudah diaturkan waktunya. Ada lagi sebelum daripada itu, ada 7 perkara. Saya nak bincangkan ini dahulu, iaitu mautan mujhizan, iaitu kematian yang sudah disiapkan. Macam manakah mautan mujhizan? Iaitu lihat apa petanda-petanda kematian yang ada pada kita. Apa tanda-tanda kematian yang ada pada kita? Adi kebiasaannya tahawur, lemah badan, sudah tak berkuasa. Dahulu dapat naik basikal, gatih basikal 50-40 kilo, sekarang 10 kilo pun tak dapat ni ahli sukan. Jadi kita dah rasa kurang kan, daripada apa yang telah kita hasilkan. Dahulu akalnya tajam kan, sekarang akal sudah tumpul. Nak hafal pun tak ingat dah. Bagi ayat pun berulang-ulang, qul ya ayyuhal kafirun. Kan, la a'budu ma ta'budun wa ma antum a'buduna ma a'bud. La antum tukar-tukar. Dah tak boleh nak hafal dah, akal dah tumpul. Maka itu tanda akan hidup lama ataupun akan menemui kematian. Akan menemui kematian. Kita sudah menjadi lemah. Kerana sebelum daripada itu Nabi menyebutkan au harman mufannidan, ataupun tua yang dilupakan, usia yang lanjut dilupakan. Maaflah saya sebut tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Kita ni kalau saya lihatlah kan, macam orang-orang yang lebih tua, mereka ni apabila sudah tak bekerja, mereka dilupakan. Kan, dahulu mungkin orang yang begitu begini, tapi sudah daripada itu mufannidan, sudah diabaikan, sudah dilupakan. Itu menunjukkan dunia pun sudah tidak menerima, sudah melupakan. Maka tidak lain tidak bukan mautan mujhizan. Mati itu pasti akan bertemu tidak lama lagi. Maka Nabi SAW mengingatkan, bahkan pada kematian terdapat pesanan serta pelajaran bagi orang yang berfikir. Apakah dia? Sabda Nabi menyebutkan, lau annal bahaima ta'lamu minal mauti ma ta'lamun ma akalta minha saminan. Seandainya haiwan itu mengetahui mengenai kematian seperti yang kamu semua ketahui, maka kamu tidak akan makan lemaknya. Kalaulah haiwan, ini lau kan di situ, kalaulah haiwan itu mengetahui mengenai kematian seperti mana yang kamu tahu. Kita ni tahu buat abai saja, tapi kalau haiwan itu tahu macam mana dia akan berlaku, kamu tidak akan makan lemaknya. Sebab apa? Sebab kurus kering, tak gemuk-gemuk. Kan? Bukan kata tak ada, oh kalau ingat mati hilanglah lemak, macam tu senanglah nak diet. Senanglah nak diet kalau macam ni. Bukan. Maksudnya, kalaulah haiwan itu tahu dan faham tentang kematian sebagaimana kamu faham, sebagaimana kamu tahu, nescaya mereka tidak akan senang hidup. Mereka akan ingat selepas ni mati. Dan orang ingat mati ni macam mana tuan-tuan? Seperti orang yang akan dihukum gantung. Apa perasaannya?
perasaannya sudah hilang semuanya sekali. Kenikmatan, kelazatan, takut. Orang yang hukum gantung tu, esok, dia tahu esok mati, esok mati. Mandatory. Mati, esok mati. Apa nak buat? Kalau yang tidak ada imannya, hilang akan, putus akan akalnya. Sudah tidak menjadi manusia. Kalau kuat imannya, saya bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka oleh yang demikian katanya Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu kepada anaknya, فَإِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلَاةً مُوَدِّعْ. Wahai anakku, apabila kamu sembahyang, فَصَلِّ صَلَاةً مُوَدِّعْ. Maka sembahyanglah sembahyang yang terakhir. Maksudnya selepas sembahyang ni, saya akan mati. Maka hadirkan perasaan tu. Katanya Ubadah bin As-Samit ni sahabat Nabi SAW. Di saat-saat gering, sakitnya sahabat ini, maka dia datangkan anak-anaknya datang. Aku nak beri pesanan ni. Antara pesanannya, wahai anakku, فَإِذَا صَلَّيْتَ, apabila kamu sembahyang, fasalli, salat, sembahyanglah sembahyang yang selamat tinggal. Jadi hadirkan setiap kali sembahyang. Contohnya maghrib tadi, ini sembahyang saya yang terakhir. Jadi apa yang akan ada dalam fikiran kita ketika mana sembahyang yang terakhir? Kita akan katakan, ini adalah sembahyang saya yang terakhir, maka saya akan berikan keikhlasan, khusyuk kepada Allah Ta'ala. Saya nak salat ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi momentum itu akan sentiasa ada dalam sembahyang. Maka itu adalah kunci khusyuk. Kuncinya kepada salat yang khusyuk. Subhanallah nazim. Maka katanya Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, kamu tidak akan makan lemaknya kerana sudah tidak ada lemaknya. Ingat kepada kematian. Sabda Nabi SAW lagi, al-kayyisu, iaitu orang yang cerdik. Siapakah orang yang cerdik? Man dana nafsahu wa amala bima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu adalah orang yang muhasabah dirinya. Lihat kepada kekurangan dirinya. Dia tidak perlebihkan dirinya, dia muhasabah dan beramal untuk apa yang akan datang selepas mati. Sebab dia tak tahu apa yang datang selepas daripada mati. Sebab dia tak pernah merasainya. Maka dia melihat dan melihat kepada kekurangan dirinya sendiri. Saya ini amal kurang, maka saya tambahkan. Belajar Al-Quran, tak belajar lagi, maka saya belajar Al-Quran. Tuan-tuan nakkah kalau ditulis amalan soleh kita, amalan baca Al-Quran habis, tapi tajwidnya entah ke mana, makhrajnya entah ke mana, dia tidak, KPI tak cukup lah. Macam kami lah, macam Dr. Abdullah mungkin banyak sikit lah dia jurnal dia ke apa, dia kena tinggi Q1 ke Scopus ke apa, itu KPI-nya. Jadi kalau jurnal itu berwasit AB kan mungkin tak capai matlamat. Itu dalam hal duniawi kita sudah cukup cermat. Tapi hal ukhrawi ini yang akan menentukan kita, imma darus thawab wa imma darul iqab. Duduk dalam darus thawab, rumah yang penuh dengan kenikmatan dan pahala, ataupun dalam darul iqab yang penuh dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau kita buat amal saleh, salat ini ambil di mana salat ini? Dulu saya belajar syok-syok sendiri saja, Ustaz. Itu semua ditulis tu nanti, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Ini salat ni tak tepat ni. Macam mana salat ni? Saya dulu dengar-dengar, tengok umur 5 tahun tu ni salat. 20 tahun pun salat ni tak pernah masuk kursus. Tapi kalau kita nak pergi haji, kita nak pergi umrah, kita buat kursus. Sebab kita kata itu amalan kita yang paling tak buatlah, susah nak pergi Mekah ni kan. Tapi salat kita 5 tahun, usaha kita 5 tahun, 10 tahun. And then kita tak buat pun salat, kita tak belajar proper, kita tak belajar dengan betul. Maka bila ditanyakan, salat ni tak kena ni tuan. Saya dulu-dulu ingat macam ni je salat. Lepas tu belajar kat mana? Tak belajar-belajar.
Jadi dunia ini sudah kita boleh mengira akan kelemahan dan kekurangan kita. Maka al-kayyisu, kata Nabi SAW, man dana nafsahu, adalah orang yang sentiasa melihat kepada kekurangan dirinya. Tuan-tuan dirahmati Allah, saya ada murid saya. Dia maybe lah somebody jugalah, dia pun tak sebut dia ni siapa dia, tapi maybe somebody lah. Belajar Al-Quran pada usianya sudah pencen. Belajar Al-Quran pada usianya sudah pencen. Saya katakan kalau belajar Al-Quran itu, saya akan marah-marah. Tuan ni, saya katakan. Tak apa Ustaz. Tak apa, marahlah. Memang saya marahlah belajar Al-Quran kan. Tak kena marah macam budak-budak lah. Saya tanya bila dia baca satu, boleh tak ni? Boleh. Saya marah ni? Boleh. Boleh pun merah telinga juga kan. Dia somebody, dia pengarah juga. Kan saya tengok merah telinga dia kan. Boleh tak ni? Kata tak boleh. Pergi dia, tak boleh lah. Boleh alih, dia kata. Tetapi kepandaian dia dalam baca Al-Quran ini sendiri-sendiri, tuan-tuan dirahmati Allah Taala. Dia kata, saya ni ustaz memang tak belajar Al-Quran. Balik daripada Eropah, balik daripada belajar dahulu, belajar Al-Quran dengar-dengar aja. Dengar-dengar, pergi masjid India, dengar-dengar orang baca Quran, ikut. Pandai, boleh baca gitu je. Tapi rupanya saya tahu bahawa saya baca ni silap. Silap, salah baca saya. Jadi, di sini apa yang mengajar kepada saya daripada murid saya ini adalah bagaimanakah manusia itu boleh berjaya mandana nafsahu, ketika mana dia muhasabah dirinya saja. Dikurangkan ego dia tadi. I am somebody, saya somebody. Tapi saya kurangkan ego saya kerana apa? Kerana saya ingin mendapat somebody pada hari akhirat nanti. Jadi kalau kita kekalkan dengan ego kita, entah ke mana kita akan pergi. Maka Nabi menyebutkan begini, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang baik, cerdik tadi adalah orang yang sentiasa muhasabah diri. Wal ajizu, dan orang yang lemah ada bandingannya. Siapa? Iaitu orang yang mengikut hawa nafsunya wa tamanna 'ala Allah, tetapi dia bercita-cita besar dengan Allah Taala. Dia buat amal fardu lebih kurang je. Saya ni akan masuk syurga Allah Taala. Kan? Oh, doa saya makbul. Walaupun dia hanya melakukan cincai je dalam ibadahnya. Na'udzubillah min zalik. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, saya menyebutkan ini bukan untuk memberikan peringatan kepada sesiapa pun, tapi saya mengingatkan diri saya sendiri. Kerana orang yang banyak menyebutkan sesuatu, maka dia ada tanggungjawab di atas apa yang disebutkan. Kalau saya mengajarkan sesuatu, maka saya niatkan mengajar diri saya dahulu. Kerana setiap yang diajarkan itu akan dikirakan ke atas diri saya dahulu. Baik, kita dah masuk Isyak kah? Belum, baik. Diceritakan, disambungnya lagi oleh Imam Al-Qurtubi bahawa ada seorang Arab Badui. Yang ni kalau sebut orang Arab Badui ni orang nomad lah. Orang berada di padang pasir, tak pandai membaca, buta huruf. Yang mengelilingi untanya. Dan pastinya adalah seorang yang menternak unta dan kenal unta itu dengan baik. Kan? Lebih kenal daripada anak-anak lagi. Yang telah mati. Dikeliling-keliling untanya, mati unta ni. Dan dia memuji-muji unta tersebut kerana kecantikannya unta tadi. Sempurna, lengkap, tidak ada kecacatan, tidak ada kecederaan, tidak ada perkara-perkara yang menyebabkan kematian itu. Bagi saya bagi laluan untuk azan, insya-Allah kita sambung sedikit saja insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma hasida adatan wassalatu liqamati Muhammadin wa syarafa darajatal a'tara fi ma'as maqam Muhammadin yazzi wa ta'amika la taqim. Allahumma yassir lana umurana la ta'assir lana ya karim. Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ta'ala saya sambung sedikit sahaja lagi. Maka dia memuji unta tersebut sambil berfikir apa yang berlaku kepada untanya itu. Jadi puji untanya tadi. Cantik, sempurna, lengkap. Sambil berfikir, dia berfikir apa yang berlaku kepada untanya itu. Jadi boleh kita katakan orang Arab Badui ini sama ada dia belum Islam ataupun dia sudah Islam tapi jahil ma'rifah, iaitu tidak kenal lagi akan ilmu akidahnya ataupun tidak mantap lagi akan ilmu akidahnya. Sambil berfikir apa yang berlaku kepada untanya itu, dia kemudian berkata, mengapa kamu tidak bangun? Kenapa kamu tidak bangun? Padahal anggota tubuhmu masih baik dan sempurna. Tidak ada kecederaan, tidak ada kesan dilukakan dan sebagainya. Apa yang berlaku padamu? Siapakah yang menahan gerakanmu? Siapakah yang akan membangkitkanmu? Yakni menyedarkan supaya kamu hidup kembali. Akhirnya orang Arab Badui itu meninggalkan untanya yang telah mati. Dia amat hairan memikirkan keadaan unta tersebut. Ini Imam Al-Qurtubi membawakan kisah ini adalah untuk membandingkan dengan hadis Nabi SAW yang lalu. Apa dia? Iaitu bahaim, binatang ternakan, kalau dia ini mengetahui tentang kematian, nescaya kamu tidak akan dapat makan lemaknya.
Naik sedikit iaitu tarafnya orang yang tidak berpelajaran, tidak berilmu, hanya menternak haiwan. Dia juga memikirkan. Fikir apa dia? Aku lihat untaku ini tidak ada kecederaan. Maksudnya tak logik kalau dia mati. Lihat daripada ilmu pengetahuannya sebagai peternak unta ataupun pengembala unta yang sudah lama ni, tentu tahu apa yang masalah kalau dia sakit, mati dan sebagainya. Tapi dia fikirkan tidak ada kecederaan, tidak ada penyakit, tak keluar apa-apa daripada mulut. Tapi tak bergerak. Siapa yang menahan gerakanmu ini? Dan siapa yang menahan gerakan ni? Pastilah ianya suatu yang luar biasa. Sebab kalau kita lihat, orang yang sihat ni macam kita ni, alhamdulillahirrabbilalamin, tak logik kalau tiba-tiba tumbang tanpa ada sebab. Maka kembali kita akan menyebut Allahu qadirun alaih. Allahu qadirun alaih. Nescayalah Allah Ta'ala yang berkuasa. Maka itu jawapannya. Jawapannya orang Arab Badui tadi, Allahu qadirun alaih. Siapakah yang menghentikan gerakanmu ini? Pastilah ianya luar biasa. Dan yang luar biasa itu adalah Allah. Sebagaimana kita yang sudah kita belajar, kita lihat orang yang sihat, tidak ada apa-apa, tiba-tiba tumbang dia. Tidak ada tanda sakit jantung, darah tinggi, tak ada, mati dia. Allahu qadirun alaih. Maka yang luar biasa itu, jawapannya adalah Allahu Ta'ala. Akan tetapi, dia hairan memikirkan tu. Sampai kita pun hairan memikirkan. Tertanya-tanya. Tak sakit, tak apa. Allah Ta'ala berkuasa. Tapi soalan itu yang ditanya-tanya balik. Allah Ta'ala yang berkuasa. Tapi tak sakit, tak apa. Subhanallahil azim. Maka oleh yang demikian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka cerita ini memahamkan kepada kita bahawasanya manusia itu akan kembali kepada fitrahnya. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Dia akan berkata-kata kepada hatinya, siapakah yang lebih berkuasa daripada Allah Taala? Ketika mana dia berada di pembaringan, sakit. Dia pohon kepada perawatnya, doktornya kata tak boleh bantu. Dia pohon kepada ibu ayahnya kata saya tak mampu. Dia pohon kepada sesiapa saja, tidak ada siapa yang bantu, maka hatinya berkata Allah yang dapat membantu saya. Allah Ta'ala yang akan menenangkan saya. Naktafi bihazal qadar, cukuplah sekadar ini dahulu. InsyaAllah Ta'ala kita sambung lagi dalam bicarakan tentang hakikat kematian. Ada berapa lagi tentang bahagian ini. InsyaAllah Ta'ala banyak kekurangan dan kesilapan daripada saya mohon maaf. Sekali baik daripada Allah, kekurangan daripada saya sendiri. Aku liqauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fi dinikal Islam wa ulumiddin akramal akramin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.